Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cikgu Peja. So hari ini Cikgu Peja nak berkongsi sedikit bagaimana nak menggunakan pivot table. Okey, pivot table. Okey, pivot table ni adalah daripada kita tengok saya punya skrin ni. Okey, daripada data mentah form responses ni, form responses daripada kita punya Google Form. Yang ni data mentah kita akan jadikan dalam bentuk ini. Okey, bila dalam bentuk ini dia akan susun ikut nama, kemudian berapa orang hadir pada tarikh berapa hari bulan, dan dia akan susun kalau ada markah, kalau ada markah, kalau ini kuis lah, markah kuis, dia akan susun lah kuis yang pertama, kuis yang kedua dan seterusnya ikut tarikh. Yang ini adalah kehadiran. Okey, jadi macam mana nak buat? Jom kita buat pelan-pelan. Okey, yang pertama saya akan bagi kepada tuan-tuan semua, cikgu-cikgu semua satu Google Form. Okey, Google Form boleh diedit dekat bawah, dekat description dekat description kat bawah. Okey, tapi dah buka tu nanti klik yang ni dulu, kemudian make a copy. Okey, selepas make a copy tu dia akan keluar make a copy lah, dia akan tanya make a copy so cikgu simpan lah dekat dalam cikgu punya drive. Okey, kemudian cikgu simpan dalam drive. Okey, cikgu perhatikan yang ni kehadiran. Okey, yang ni terpulang lah, kalau cikgu punya data yang lain pun boleh buat juga, tapi ini adalah contoh. Okey, yang ni tarikh. Kemudian ini kelas. Pilihan kelas ini saya buat bila pelajar pilih kelas dia, contoh kelas 1A, dia akan pergi terus ke section 2, iaitu kelas 1A sahaja. Jadi nama pelajar tu nama pelajar 1A sahaja. Dia tak keluar ke nama pelajar 1B. Okey. Kemudian dia akan selepas habis dimasukkan markah kuis kalau perlulah. Kalau tak perlu markah kuis, tak perlu markah kuis, just nama sahaja. Untuk kehadiran saja. Jadi nama sajalah. Markah kuis ni boleh delete lah. Kemudian dekat bawah ni after section tu kita delete submit form. Okey, pastikan submit form lah. Kalau cikgu ada banyak kelas lagi, nanti cikgu boleh tambah tambah dekat sini. Okey, tambah saja bilangan apa nama kelasnya, kemudian sebelum dia pergi kepada section yang ada bahagian ini, cikgu kena create dulu section-section dia. Okey, ikut kelas lah, bilangan kelas. Contoh ada cikgu ada mengajar 3 kelas ataupun 4 kelas ataupun 5 kelas. Okey, cikgu kena tambahlah 2-3 kelas lagi. Okey, kemudian dekat bawah ni nanti make a copy, bagi duplicate section. Okey, dekat sini. Cikgu klik je sampai ke section 3 kan. Okey, section 3, yang ni section 4. Section 4 untuk kelas 1C. Jadi cikgu ada kelas lagi, cikgu buat dulu. Okey, cikgu contoh saya buat kat sini duplicate section. Okey, klik je duplicate section, dia akan duduk kat bawah. Okey, cikgu namakanlah. Contoh ini kelas 1D. Okey, 1D. Okey, kemudian senarai nama ni nak mudah kan? Nak mudah senarai nama ni, kita tak payah nak type satu-satu. Yang ni boleh delete lah. Kita pangkal ni delete lah. Okey. Sorry. Okey, yang ni 1C tadi kita tukar jadi 1D. Kemudian yang ni kita pangkal lah. Okey, so nama tinggalkan seorang. Kemudian cikgu mesti ada guru data bagi senarai nama pelajar tersebut kan dalam satu file Excel. Okey, jadi cikgu pilih saja contoh nama ni. Okey, copy, drag, kemudian copy, Ctrl C. Okey, copy, lepas copy tu kemudian cikgu paste je dekat sini. Okey, tekan Ctrl V, paste kan. Paste tu Ctrl V. Okey, dekat keyboard je tekan ataupun right click pun boleh. Paste dekat sini. Okey, bila kita tekan paste tu dia akan terus senarai semua. Tak perlu cikgu nak type seorang-seorang punya nama. Okey, so pastikan dia drop down, kemudian required. Okey, kalau markah quiz tak perlu, kita boleh pangkal je lah markah quiz. Tak nak kan, tak nak markah quiz. Okey, markah quiz tak nak, kita pangkal saja. Okey. Okey. So yang ni dah siap dah kelas 1D. Okey, tetapi jangan lupa pula dekat atas ni tadi kita kena letaklah pilihan kelas ni ada kelas 1D. Okey, tambah 1D. Okey, so 1D. Okey, kemudian dekat sini continue to next section ni tukar kepada go to section 5 1D. Okey, klik sahaja dekat situ. So keluar dekat situ. Okey, dah siap tu. Okey, so kita pergi kepada response. Kemudian kita klik yang ni. Okey, yang ni adalah view response in sheet. Okey, dia akan keluar sheet lah. Sheet.
Okey, yang ini adalah data daripada data mentah lah. Contoh pelajar dah isi. Okey, bila pelajar isi dia akan keluar macam ni lah. Dia keluar macam ni. Okey, bila dia keluar macam ni, apa yang cikgu perlu buat? Okey, tengok kan macam mana nak tengok. Oh, susah lah macam ni lah. Mula-mula ceng isi, lepas tu tarikh dia ada yang 19 hari bulan, ada 20 hari bulan, ada yang markah dia tak apalah, tak ada markah tu tak ada masalah. Okey, cuma tarikh itu berbeza. Kemudian bagaimana kita nak dapatkan dalam bentuk yang mudah untuk kita analisis dengan mudah. Okey, jadi kita buat, okey, kita klik dulu dekat tepi ni, bahagian atas sebelah A dengan 1 ni, klik dekat sini dulu. Okey, so pastikan di select semua. Kemudian pergi dekat data. Okey, dekat data ada pivot table. Okey, ni pivot table. Klik kat pivot table. Okey, dia akan keluar yang ni. Okey, bila cikgu klik pivot table, dia akan tulis create pivot table. Yes, okey, kita dekat new sheet lah, kita akan create new table. Okey, so kita klik create. Okey, selepas kita create, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, selepas keluar paparan seperti ini, kita akan buat, okey, kita akan susun ikut nama kan? Kita nak ikut nama. Jadi kita akan add row dulu. Okey, add row. Row kita adalah nama. Okey, nama. Kemudian dia akan keluar nama. Nama dia akan ikut susunan. Okey, contohlah kalau cikgu tak nak ikut susunan nama ascending, kita boleh buat nama descending lah daripada Zul. Okey, ataupun kalau nak nama ascending, kita daripada atas lah. Okey, yang ini untuk kelas 1A. Okey, 1A okey. Tapi kalau cikgu nak letak nama kelas lain, okey, boleh juga. Okey, kita akan add. Okey, kelas nama 1B, nama 1C, nama 1D. Okey, boleh juga kita akan masukkan kelas. Tapi kalau nak lebih mudah, kita akan buat sheet yang berbeza lah. Okey, untuk 1A, kita buat 1A sahaja. Okey, okey, kemudian dekat kolom, kita akan letak tarikh. Okey, tarikh tarikh. Klik kat tarikh. Okey. Okey, kemudian seterusnya dekat bawah ni kita akan letak value dia. Okey, tarikh ni sekarang ni kosong kan? Kosong, tak ada apa tulis kan? Okey, so kita letak value dia. Value dia kita nak letak dia punya nama dia. Berapa kali dia isi. Kalau dia isi sekali, dia akan keluar satu lah. Okey, so nama tadi nama untuk 1A. Okey, klik nama 1A. Okey, bila klik nama 1A, dia akan keluar ikut tarikh. Oh, so ini kehadiran dia. Oh, kehadiran Ali isi Ali hadir pada 20 hari bulan, tapi dia tak hadir pada 19 hari bulan. Okey, kemudian Cheng pula hadir 19, 20 dia tak hadir. So yang kosong-kosong tu semua tak hadir. Okey, kemudian cikgu boleh letak dekat grand total ni kan. Grand total ni, yang ni dia akan kira berapa bilangan ni. Okey, kemudian 4 ni adalah bilangan yang ni, bilangan dia hadir. Okey, tetapi tengok dekat sini. Halim ni isi 2 kali. Dia tersalah isi kan. Dia isi 2 kali. Jadi bila dia isi 2 kali, dia akan keluar macam ni lah 2. Tapi cikgu boleh adjust. Dia buang, jadikan dia kira 1 je. Okey, so kita klik dekat count A. Tukar kepada, yang ni dekat value tadi. Value tadi kita tukar kepada count unique. Okey, bermaksud sekali isi 1 saja. Kalau 10 kali isi pun dia akan keluar 1 juga. Okey, so dia akan keluar 1. Okey, so grand total ni cikgu tak payah tengok lah. Yang ni untuk kehadiran sebab dia nama kan. Kalau cikgu pakai IC, dia akan keluar bilangan lah. Tapi disebabkan nama, dia punya kepala dia ni nama. Kepala bagi setiap row ni adalah nama. Maka dia akan count unique lah 1. Okey, kemudian dia ada filter. Filter ni terpulang pada cikgu lah. Kalau cikgu tak nak tak nak nama diorang ni semua sekali ada, boleh buang lah. Okey, boleh filter kan. Okey, so yang ini untuk kelas 1A. Okey, kelas 1A. Okey, kita dah keluarkan dia punya ikut tarikh. Tetapi nak bagi cantik kan, tadi saya tunjuk tadi ada berbelang-belang. Okey, jadi kita tengok. Macam ni saya boleh highlightkan. Tengok ni saya highlightkan row 2 sampailah row 11 ni. Nama dia orang ada 10 orang. Okey. Kemudian saya akan letak dekat format. Kemudian saya letak dekat alternating color.
Okey, kemudian saya akan tukarkan kepada warna yang lebih menarik. Contoh nak pakai warna merah kan. Cantik kan. So jadi merah macam ni lah. So cikgu boleh pilih warna yang sesuai. Okey, contoh yang ni saya nak tukar jadi warna lain. So tukar jadi warna lain kan. Tukar jadi warna lain. Warna hijau. Okey, so dia akan jadi hijau merah kan. Tak nak kekal putih lah. Okey, kita boleh kekal putih juga. Okey, kemudian kalau contoh lah, cikgu tak nampak lah dia punya yang tak datang ni. Yang tak datang ni kita boleh letak kosong. Macam mana kita nak letak kosong? So sama je tadi, kita akan highlightkan dulu. Saya akan highlightkan semua daripada 3 sampai 10 ni. Okey, kemudian saya akan letak dekat conditional formatting. Okey, format. Okey, kemudian saya akan klik dekat conditional formatting. Kemudian saya tulis yang empty. Okey, tukar kepada is empty. Okey, saya akan keluarkan yang empty, yang kosong-kosong tu saya akan warnakan dengan warna yang berbeza. Ataupun cikgu nak style dia, format dia, cikgu boleh letak warna warna berbeza lah. Contoh saya letak warna hijau ataupun warna biru ataupun macam tu. Okey, warna biru. So yang tak hadir tu dia akan jadi warna biru. Okey, tak nampak jugalah dia punya table. Okey, kita boleh letak dia punya table. Okey, so table kita highlightkan juga sama macam tadi. Kita letak table yang ni. Okey, letak border, klik kat border. So kita tak nak tebal sangat border dia. So kita tukar dia punya jenis border. Yang ni, kemudian kita klik yang ni. So all border. Okey, so kita nampaklah, oh ni kotak-kotak dia. Okey, jadi ini adalah cikgu punya data kehadiran. Okey, ini kehadiran. So setiap kehadiran tu dia akan keluarlah macam ni satu-satu. Okey, contohlah cikgu ada buat kuis kan. Tadi ada buat kuis kan, ada markah kuis. Kalau tak ada, macam ni je lah. Okey, kalau ada kuis dekat pivot table tadi, kita klik balik dalam ni, dia akan keluar pivot table punya. Okey, sorry, ini pangkal je. Okey, dia akan keluar balik pivot table. Kalau kita keluar kat luar, dia tak keluarlah pivot table tu, tapi kita klik kat dalam balik table ni, dia akan keluar pivot table. Okey, jadi tadi kita ada markah quiz, tapi saya tak letakkan dalam ni. Tapi kalau cikgu nak tengok juga markah quiz, boleh. Okey, kita klik dekat sini tadi. Kita boleh tambah dia punya kolom. Okey, kita tambah dia punya kolom, iaitu markah quiz. Okey, bila kita tambah markah quiz, dia akan bukan kat sini. Sorry. Okey, bila kita nak tambah markah quiz, jadi kita akan klik dekat value. Okey, kita akan tambah add value. Okey, iaitu markah quiz. Klik markah quiz. Okey, ini untuk 1A. So ini markah quiz bagi pelajar 1A. So pastikan 1A punya lah. Kalau ini 1A lah, dia akan keluarkan 1A. So yang ni dia punya untuk tarikh pada 19 hari bulan, markah kuis dia yang ni. Okey, yang ni pula markah kuis dia. Tapi tengok kat sini, markah kuis ni tadi dia ada nombor-nombor 12, 9. Kalau cikgu takut dia orang isi 2 kali, jadi dia akan double kan, dia akan naik 2. Jadi pastikan cikgu letak dekat bukan sum, pastikan cikgu letak dekat maximum. Okey, maksimum tu maksudnya kalau diisi 2 kali, dia akan letak markah yang tertinggi di antara 2 tu. Kalau nak letak yang minimum pun boleh, markah yang paling rendah di antara 2. Kalau 10 kali dibuat pun, dia akan dapat markah yang paling rendah ataupun paling tinggi, terpulang pada cikgu lah. Okey, dekat mana tadi? Dekat value tadi. Okey, klik dekat markah quiz tu. Max tadi tukar kepada min. Dia ada juga count, dia ada juga sum, terpulang lah. Yang ini adalah antara contoh-contoh yang boleh digunakan. Okey, ini adalah contoh kegunaan pivot table. Jadi saya harap dia boleh membantu cikgu untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun nak menganalisis data daripada kita punya form yang susah kita nak baca ni kan, macam ni kan, susah nak baca. Okey, sampai jumpa lagi di tutorial yang seterusnya nanti. Okey, yang tak subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, bye bye. Tengok next video.